Selamat sejahtera kepada Cikgu Priscilla. Nama saya Florence Aryan David Fong daripada kelas 4 Elit. Pada hari ini, saya akan membentangkan hasil kerja saya bagi projek reka bentuk kereta Newton. Model kereta saya bernama Ariadne Stiopende Tessera. Bagi pengenalan, projek ini bertajuk reka bentuk kereta Newton dalam tema mekanik Newton dan dalam bidang pelajaran daya dan gerakan 1. Saya telah menghasilkan model kereta idaman berdasarkan aplikasi konsep fizik yang telah saya pelajari. Bagi menghasilkan model kereta ini, saya menggunakan aplikasi Minecraft iaitu permainan video. Aplikasi ini membolehkan kita menggunakan pelbagai jenis blok untuk menghasilkan pelbagai jenis binaan dalam dunia 3D. Ini adalah model kereta saya. Bagi huraian, ada 6 aspek yang saya akan huraikan. Yang pertama, bentuk dan warna kereta. Kedua, jenis enjin dan transmisi kereta. Ketiga, brake, steering dan suspension. Keempat, keselesaan pemandu dan penumpang. Kelima, keselamatan pemandu dan penumpang. Dan yang terakhir, jenis bahan api. Yang pertama, bentuk dan warna kereta 1.1. Kereta idaman saya berbentuk kotak. Antara sebab saya memilih bentuk ini adalah kerana ia mempunyai beltline yang tinggi yang boleh melindungi pemandu dan juga penumpang. Selain itu, ia juga mempunyai atap landai yang membuatkan kereta ini mempunyai ruang kepala yang luas. 1.2. Bagi menjadikan kereta lebih aerodinamik, saya telah menambah spoiler pada bahagian belakang kereta bagi mendapatkan downforce, iaitu satu bentuk daya atau tekanan yang dihasilkan daripada aliran udara yang dialirkan oleh sayap spoiler. Hal ini membolehkan kereta mencapai tahap cengkaman tayar dan kestabilan yang lebih baik. 1.3. Warna kereta. Warna kereta yang saya telah pilih bagi warna kereta saya adalah warna merah. Antara sebab saya memilih warna kereta ini adalah kerana kereta yang berwarna merah dapat dilihat semasa hujan lebat dan di kawasan yang berkabus. Hal ini dapat meningkatkan keselamatan pemandu dan penumpang apabila menghadapi situasi yang telah dinyatakan. Huraian kedua, iaitu jenis enjin dan transmisi kereta. 2.1. Enjin yang telah saya pilih bagi kereta idaman saya adalah enjin 4 lejang. Antara sebab saya memilih enjin ini adalah kerana ia mempunyai kelajuan piston yang tinggi dan pistonnya adalah sejuk. Enjin ini juga tidak membazirkan bahan api melalui exhaust kerana ia melakukan pembakaran yang sempurna bagi setiap gitar. Hal ini juga bermaksud enjin 4 lejang kurang menyebabkan pencemaran udara. 2.2 adalah transmisi kereta. Transmisi kereta yang telah saya pilih bagi kereta ini adalah transmisi CVT atau juga dikenali sebagai Continuously Variable Transmission. Antara sebab saya memilih transmisi ini adalah kerana ia dapat mengawal RPM pada kadar stabil dalam apajua kelajuan. Selain itu, peralihan antara gear adalah lebih halus dan penggunaan bahan api adalah sungguh cekap. Transmisi ini juga memberikan pecutan dengan lebih pantas kepada pemandu. Yang ketiga, brake, steering dan suspension. 3.1. Jenis brake yang digunakan oleh kereta ini adalah disc brakes. Antara sebab saya memilih jenis brake ini adalah kerana hayat dan fungsi brake ini adalah sungguh cekap. Brake ini juga berfungsi dengan baik dalam cuaca basah kerana centrifugal force cenderung menyingkirkan air dan mengekalkan kekeringan. Bagi meningkatkan lagi keselamatan pemandu dan penumpang, saya telah menambahkan anti-lock brake system atau juga dikenali sebagai ABS pada kereta untuk mengelakkan pemandu hilang kawalan steering disebabkan roda kereta terkunci semasa brake mengejut. 3.2. Steering yang digunakan oleh kereta ini adalah steering kuasa elektrik atau EPS. Antara sebab saya memilih steering ini adalah kerana ia digerakkan menggunakan motor 12V dan tidak menggunakan kuasa enjin sebagai punca kuasa. Ini menyebabkan tiada perubahan pada cara kendalian steering sekalipun semasa enjin tidak bekerja. Selain itu, ia juga kurang menggunakan pipe dan injap hidrolik. Secara keseluruhannya, kawalan sistem steering ini adalah sungguh baik.
3.3. Suspension kereta ini adalah independent suspension. Saya telah memilih suspension ini kerana ia memegang permukaan jalan raya dengan baik sebab getaran pada tayar adalah kurang. Selain itu, ia juga memberikan pemanduan yang baik kerana berat unsprung adalah lebih kecil. Suspension ini juga menjadikan kereta lebih stabil. Seterusnya, apabila sebuah tayar melanggar bonggol pada jalan raya, ia hanya akan memberikan kesan kepada tayar yang melanggarnya sahaja. Hal ini menjadikan suspension ini lebih selamat dan memberikan pemanduan yang halus. Situasi ini juga boleh dikaitkan dengan hukum Newton kedua yang mengatakan daya mempunyai kedudukan magnitud dan juga arah. Tayar akan bergerak ke atas dan ke bawah berserenjang dengan arah jalan apabila melanggar bonggol, dan magnitud berubah mengikut kondisi tayar yang melanggar bonggol berdasarkan saiz bonggol yang dilanggar. Tenaga pecutan menegak akan muncul apabila tayar melanggar bonggol dan akan membuatkan kereta bergerak ke atas. Maka keseluruhan kereta akan terapung dan tiada traksi atas jalan. Kereta akan jatuh semula disebabkan tarikan graviti. Aspek keempat iaitu keselesaan pemandu dan penumpang. Aspek keselesaan pemandu dan penumpang adalah sangat penting kerana jika seorang pemandu itu selesa dan tidak mengalami stres, dia akan dapat mengelola kereta dengan baik. Hal ini akan memfaedahkan penumpang kerana kualiti pemanduan baik dapat memastikan keselesaan penumpang. 4.1. Kerusi dan interior design dalam kereta ini dilapisi dengan fox leather. Saya telah memilih fox leather kerana ia adalah animal cruelty free berbanding real leather. Selain itu, ia juga senang dibersihkan dan kurang mengalami cracking. Kerusi ini juga selamat bagi kanak-kanak dan boleh dipasang convertible. 4.2. Kereta ini mempunyai touchscreen dash system yang dilengkapi dengan navigasi, radio, hands-free calling, voice text reply bagi memudahkan pemandu berkomunikasi secara selamat semasa memandu, dan juga Bluetooth yang dilengkapi dengan perisian Spotify untuk membolehkan penumpang serta pemandu mendengar lagu sepanjang perjalanan bagi menghilangkan bosan dan menenangkan suasana dalam kereta. 4.3. Kereta ini mempunyai ruang kaki yang besar bagi pemandu dan penumpang untuk mengelakkan kekejangan kaki semasa dalam kereta. 4.4. Ia mempunyai shock absorber jenis gas yang sesuai bagi jalan berturap dan juga dengan persekitaran yang mencabar. Ia juga memberikan kawalan yang terbaik pada kelajuan tinggi. Aspek yang kelima iaitu keselamatan pemandu dan penumpang. Semasa membuat kereta ini, saya telah masukkan banyak ciri-ciri keselamatan bagi pemandu dan juga penumpang. 5.1. Kereta ini mempunyai cermin hadapan dan belakang anti pecah dan berselerak. Ini akan mengurangkan kecederaan pemandu dan penumpang yang disebabkan oleh serpihan kaca. 5.2. Selain itu ialah tali pinggang keledar. Akibat daripada menekan brek secara mengejut, pemandu dan penumpang akan mengalami inersia atau terhumban ke hadapan. Tali pinggang keledar dapat mengurangkan kesan inersia. 5.3. Beg udara automatik. Semasa kemalangan, beg udara akan mengembang dan bertindak sebagai cushion untuk mengurangkan daya impuls apabila pemandu atau penumpang terhumban ke hadapan. 5.4. Kereta ini juga mempunyai penyandar kepala. Kegunaan adalah untuk mengelakkan leher pemandu dan penumpang terhumban ke belakang apabila kereta dilanggar daripada belakang dan juga mengelakkan sebarang kecederaan parah pada bahagian leher. 5.5. Dashboard kereta ini juga ditutupi dengan bahan yang lembut untuk memanjangkan tindak balas dan mengurangkan daya impuls apabila pemandu dan penumpang terhentak ke atasnya. 5.6 adalah steering kereta ini mempunyai collapsible steering columns. Ini bermaksud steering akan berubah tempat di mana ia tidak akan mengena dada pemandu semasa pelanggaran. Ia dapat mengurangkan daya impuls yang dikenakan kepada pemandu. 5.7. Kereta ini mempunyai tayar yang beralur untuk mengalirkan air semasa kereta berada di permukaan jalan yang licin. Tayar akan lebih melekat dengan permukaan jalan dan kemalangan tergelincir dapat dielakkan. 5.8.
Penghadang keluli yang kuat dan tidak mudah remuk dipasang pada badan kereta dapat mengelakkan penumpang dan pemandu terkena daya dari luar semasa pelanggaran. Ia memberikan perlindungan yang baik terutamanya jika pelanggaran berlaku di sisi kereta. 5.9. Zon remuk yang terletak di hadapan kereta memanjangkan masa tindak balas pelanggaran semasa kemalangan bagi mengurangkan daya impuls. Ini menyebabkan tenaga yang dipindahkan ke bahagian dalam kereta adalah sedikit. Hal ini menyebabkan pemandu dan penumpang tidak mendapat kecederaan parah secara keseluruhannya. Ia akan mengurangkan kadar perubahan momentum atau impuls. 5.1.1. Bumper kereta ini diperbuat daripada bahan yang kenyal agar ia boleh menyerap hentakan yang kecil apabila berlaku perlanggaran untuk mengelakkan kerosakan kereta yang besar. Aspek yang keenam iaitu jenis bahan api. 6.1. Jenis bahan api yang digunakan oleh kereta ini adalah biodiesel. Saya telah memilih bahan api ini kerana ia adalah sangat mesra alam serta meningkatkan jangka hayat enjin. Selain itu, ia juga merupakan bahan api yang lebih bersih, kurang bertoksik, mampu mengurangkan pelepasan gas rumah hijau seperti karbon monoksida, sekaligus mengurangkan kesan pemanasan global dan mempunyai kandungan sulfur yang minimum. Biodiesel terdiri daripada 7% metil ester atau juga dikenali sebagai biodiesel sawit dan 93% bahan api fosil. Penggunaan minyak kelapa sawit yang meluas seperti dalam bahan api ini menyumbang kepada ekonomi negara. Ini adalah lampiran saya. Inilah hadapan kereta. Ini adalah belakang kereta. Ini adalah sebahagian tepi kereta. Bahagian tepi kereta juga, dan inilah dalaman kereta. Jika dilihat sini kita boleh nampak ada 5 kerusi. Ini adalah bahagian belakang kerusi hadapan. Ini adalah ruang kaki bagi penumpang belakang, dan ini adalah bahagian tepi dalaman kereta. Bagi penutup, secara keseluruhannya, saya amat berbesar hati kerana telah berjaya melaksanakan projek reka bentuk kereta Newton ini. Saya telah menepati masa yang diberikan untuk melaksanakan kerja projek ini dan menyiapkannya walaupun menghadap pelbagai rintangan dan masalah. Secara tidak langsung, semasa saya melaksanakan pembelajaran berasaskan projek atau PBL, saya telah mempelajari bidang pelajaran daya dan gerakan satu dengan lebih mendalam lagi. Saya juga telah mempelajari cara membuat kajian dengan menggunakan pelbagai sumber yang ada di internet. Seterusnya, melalui projek ini, saya juga mempelajari betapa pentingnya dashboard kereta perlu ditutupi dengan bahan yang lembut bagi memanjangkan tindak balas dan mengurangkan daya impuls apabila pemandu dan penumpang terhentak ke atasnya. Selain itu, saya juga menyedari bahawa bumper perlu dibuat daripada bahan yang spesifik, iaitu bahan yang kenyal agar dapat menyerap hentakan yang kecil apabila berlaku perlanggaran untuk mengelakkan kerosakan besar pada kereta. Sebagai tambahan, antara aksesori kereta yang telah saya kaji kegunaannya adalah spoiler kereta. Fungsinya adalah untuk mengurangkan rintangan angin dan daya geseran serta menstabilkan kenderaan dengan lebih optimum. Di samping itu, daripada kajian ini, saya mendapati bahawa penyanar kepala bukan sahaja digunakan sebagai keselesaan pemandu dan penumpang, tetapi untuk mengelakkan leher terhumban ke belakang apabila kereta dilanggar daripada belakang, lalu mencegah sebarang kecederaan parah pada bahagian leher yang boleh membawa kepada kematian atau kecacatan. Pelajaran lain yang telah saya perolehi adalah kepentingan alur pada tayar kereta yang berfungsi untuk mengalirkan air semasa kereta dipandu pada permukaan jalan yang licin atau semasa hujan. Ia juga membolehkan tayar lebih mencengkam permukaan jalan raya. Sementara itu, saya juga telah mendapat pengetahuan tentang penghadang keluli yang dipasang pada badan kereta. Ia adalah kuat dan tidak mudah remuk untuk mengelakkan penumpang dan pemandu terkena daya dari luar semasa pelanggaran bagi mengurangkan daya impuls. Kejayaan projek ini merupakan usaha saya dalam strategi PDPC yang baru, iaitu pembelajaran berasaskan projek atau PBL.
Dan saya berharap agar lebih banyak projek seperti ini akan dilakukan di masa yang akan datang. Ini adalah rujukan saya. Sumber rujukan saya adalah daripada buku teks dan laman web. Ini bagi buku teks, ini adalah bagi laman web mengikut aspek. Itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.